Betul. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey. Okey, selepas ni okey kita akan teruskan. So saya tengok okey okey alhamdulillah. Afiq Cikgu Saleh ada tak? Ada kan ni Muhammad Afiq ni? Sebab bila kat sini dia tak nampak bin dia. Afiq ada tak? Ni Afiq siapa warna merah ni? M ni. Alamak. Afiq Azizi. Afiq Ah, Hakimi dia warna kelambu selalunya. dia ada tak? Macam Tak ada tak. lah ni. Tak ada lah ni. Okey. So yang okey dah tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. So kita akan mulakan kita punya kelas hari ini iaitu bawah tajuk pengamiran. Okey, integration. Dia adalah pecahan dengan pecahan kalkulus. Okey, maksudnya kalau orang kata kalkulus sebab dalam maths kamu ada terbagi beberapa, kan? Okey, kita ada algebra, kita ada kalkulus, kita ada trigonometri, kita ada statistik macam tu. So ini adalah kalkulus. Kalkulus dia pecah kepada pembezaan dan pengamiran. So siapa nak jadi engineer dia memang akan hidup dengan kalkulus. Tak boleh tak nak belajar kalkulus. Siapa yang tak nak jadi engineer, siapa nak jadi doktor, siapa nak jadi lecturer, nak jadi lawyer, tak apa, dia tak payah hidup dengan kalkulus. Dia cukup hidup dengan algebra, dengan statistik pada semester pertama macam tu kan. Okey. Jadi kalkulus ni kita akan tengok dekat sini. Okey. Kalkulus ni sebenarnya macam tajuk pembezaan tu kan kita cari titik turning point semua kan. Masa saya buat master, lecturer saya kata dia buat PhD, dia mencari bila jalan raya tu kan, selekor dekat jalan raya tu, bukan sebarang-sebarang dia nak buat selekor tu. So pengiraannya antaranya dia menggunakan DY/dx. Dia kata. So itu dia. Jadi maksudnya kamu asasnya belajar dulu di sekolah. Macam tu. Okey, jadi kita tengok pengamiran. Pengamiran kamu tengok daripada awal. So awak tengok pada muka surat. Okey, muka surat berapa? 81, 80 kan? Okey, bawah tajuk pengamiran. Okey, jadi kat depan tu ada, okey boleh bacalah. So kita akan tengok daripada 3.1. Okey ni okey tajuk pengamiran. Okey, kita ni kan PowerPoint ni bukan saya buat tau. Ni nampak ni cikgu ni buat. Cikgu ni sangat baik. Dia kan buat untuk semua subjek daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Dan memang dia sangat berbangga, dia sangat berbesar hati bila kita guna bahan dia. Saya pula bila saya share kan, bila saya buat macam ni, saya share pula kat dia kelas ni. Lepas tu dia kata apa? Oh macam tu cikgu Ahmad ajar, dia kata. Dia buat bahan tapi dia tak ajar pun. Dia ambil semua subjek dia buat. Kalau awak tengok dia buat cantik-cantik. Jadi saya gunakan supaya dia dapat pahala. Saya pun mudah, tak payahlah saya buat balik kan. Saya mula nak buat. Dah ada orang buat. Jadi dia pun nak sedekah. Jadi kita gunakan supaya dia pun dapat pahala. Okay, so kita sedekah Al-Fatihah lah dulu kat cikgu ni. Okay, Al-Fatihah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Okey, kita doakan cikgu ni sihat, panjang umur, murah rezeki. Okey, jadi awak tengok dekat sini, ni bahan yang diambil sebenarnya semua daripada buku teks. Jadi daripada buku teks, daripada muka surat 82. Jadi kita gunakan semula saja sebab daripada buku teks tu nampaklah cantik-cantik sikit kan kalau dia buat macam ni. So awak tengok kat sini graf fungsi. Apa dia graf fungsi ataupun awak punya Y. Okay, persamaan Y tu yang awak buat selalu Y sama dengan 2X kuasa 2 ke ataupun you jumpa HX, jumpa GX, semua ni ada.
Jadi kat sini kalau kita awak tengok dia kata sama juga dengan apa? Bila kita kamerkan. Kita kamerkan kita punya dy dx kita dapat yang asal. Ini saya tunjuk ni dulu nanti saya terang. Dia kata dx adalah sama dengan graf fungsi fx. Okey, apa maksudnya dekat sini? Okey. Kita tengok di sini. Okey, jadi apa yang dia maksudkan dekat sini? Sebelum ni, apa yang kamu buat adalah dia bagi kamu persamaan lengkung. You punya persamaan curve. Dia bagi persamaan lengkung ataupun persamaan curve kamu. Itu yang dia bagi sebelum ni. Alamak, sorry sekejap Tak apa, I boleh gerak. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan sini? Sebelum ni, kita ada persamaan curve. Curve. Apa curve? Let's say lah y equals to 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 1. Contohnya macam tu. Okey, sebelum ni kamu ada yang itu. So yang sekarang ni, apa yang perlu kamu buat adalah, ada orang masuk ni. Kita nak cari kita punya, sebelum ni kamu akan cari dy dx untuk kamu cari persamaan gradient of tangent. You akan cari dia punya gradient tangent ataupun you cari gradient function. Gradient function apa dia? You lakukan dy dx. Ni semua kamu dah belajar. So you dapat di sini adalah 6x tambah 4. Kan? Sebelum ni kita buat yang ini. Jadi hari ini kita akan patah balik. Sebelum ni kita dari atas ke bawah. So yang hari ini dari bawah kita naik ke atas. Jadi dari y pergi ke gradient function ataupun fungsi kecurunan, kita buat dy dx. So hari ini dari dy dx kita nak carikan kita punya y yang asal. Apa yang kita lakukan adalah kita akan kamerkan dy dx. Ataupun kita akan kamerkan f prime x. Macam tu. Okey, jadi kita akan mencari persamaan lengkung yang asal. Itu yang kita nak buat untuk tajuk ini. Jadi kita lakukan kameran. Okey? So, apa yang saya sebut di sini? Ni ada dalam gambar ni, nampak? So dia kata pembezaan, daripada pembezaan kita turun. So you buat f prime. F prime adalah dy dx. Kamu akan dapat suatu nilai jawapan. Jawapan itu dipanggil f prime. Bila kita kamerkan f prime, iaitu kita akan dapat kita punya f balik. Macam tu. Cara baca ni dy. Ini nak punya y. dy ataupun fx, gx, hx, tak kisah. Dy dx, kita akan dapat f prime x. Jadi bila kita kamerkan f prime x, kita akan dapat f kita yang asal. Clear? Faham? Faham. Okay. So sekarang kita tengok macam mana cara kita nak lakukan kamiran itu. Macam mana kita nak lakukan kamiran, dia ada formula. So kalau awak tengok ini dia kata dy dx sama dengan 8x. So macam mana kita nak dapat, kalau kita kamerkan, macam mana boleh dapat y itu balik? So formula yang digunakan adalah kita akan lakukan di sini, dia punya formula general form is ax power of n dx. Apa maksud dx? Maksudnya kita akan buat yang ada dalam sebutan x. Yang tak ada x nanti kita akan bagi dia satu x. Okey. Formula dia adalah ax power of n plus 1 over n plus 1. Macam tu. Iaitu n tambah 1. Kalau kita nak cari y ataupun f prime, maka kat sini akan ada tambah c. C tu kita akan cari menggunakan titik yang dia lalu. Macam ni kan contohnya daripada curve tadi. Mana curve tadi? Okey, daripada curve tadi, contoh saya kata at point A. Okey, point A saya 1. Maka kalau point A saya 1 di sini, y saya ialah 6. X saya 1, Y saya 6. Jadi macam mana kita nak cari C? Awak tengok sekarang ni tadi kan saya kata ini awak punya Y. Awak buat dy dx. So kita kamerkan. Tengok saya guna warna biru. Awak tengok kamiran.
Tadi formula kita ialah AX power of N akan jadi AX power of N plus 1 over N plus 1 plus C. Okay? Ada lagi yang baru masuk. Sekejap ya. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok, kita akan kamirkan dy dx kita. Kita kamirkan 6x tambah 4. Bila kita kamirkan dia, ingat kuasa akan bertambah 1. So jadi 2 per 2 tambah 4x. Tambah C letak y. Titik yang dilalui adalah 1, 6. So sini 3, jadi y 6. 6 sama dengan 3, 1 kuasa 2. Okey, tambah 4 darab 1 tambah C. Maka kita dapat di sini 6 sama dengan 3 tambah 4, 7 tambah C. Jadi kita akan dapat C kita ialah negatif 1. Jadi kita dapat balik persamaan Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah 4X tolak 1. So kalau awak tengok apa yang kita dapat adalah sama dengan curve yang di atas. Nampak? Okey, so itu yang kita maksud apa yang kita nak pelajari untuk tajuk ini. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, awak tengok pada contoh 1 tu daripada punya buku teks. Jadi bila kita kamirkan 8, maksudnya kita akan buat di sini ada 8x dia 1. 1 tambah 1, 2 bahagi 2. Okey, so bila awak buat ni, ingat bila dah berlaku tambah dan tambah dah bawa bawah, tanda kamiran ini tak perlu dituliskan lagi. So you akan dapat sini adalah 4 dapat 4x kuasa 2. Okey, sebab kat sini dia tak ada titik, jadi kita tak payah cari nilai C. Maka kita dapatlah awak punya soalan yang asal. Okey, itu yang dimasukkan untuk kamu gunakan kamiran mencari persamaan asal dia iaitu curve kamu. Okey? Okey, tengok boleh saya teruskan contoh kedua. Dia kata kat sini dia sama je lah sebenarnya, cuma dia buat dalam penyelesaian masalah dia bagi kamu situasi. Dia kata penghasilan arang batu di sebuah kawasan pelombongan diberi K sama dengan 48,000 T. Tolak 100 T kuasa 3 dengan keadaan K ialah jisim arang batu yang dihasilkan dalam tan dan T ialah masa dalam tahun. Cari kadar penghasilan. Okey, arang batu dk dt. So buatlah dk dt. Jadi di sini you punya dk dt buat macam biasa. Ini dk dt. Dk dt adalah dy dx ataupun f prime. Jadi maksudnya dekat sini apa yang perlu kamu lakukan adalah kuasanya akan bertambah. Okey, sebab dia buat dy dx. Kuasanya akan bertambah. Jadi dk dt kuasanya kuasa bertambah pula. Kuasanya berkurang. Sebab kan kalau dy dx iaitu ax power of n bawa ke depan. Jadi dy dx awak adalah nax n tolak 1. Okey, kalau yang hari ini yang kita belajar hari ini adalah ax power of n, ax n tambah 1 bagi n tambah 1. Okey, jadi apa yang awak nampak perbezaan antara dy dx dengan kamiran ni? Cuba cerita saya sikit. Cuba sebut apa yang awak nak ceritakan. Yang seorang perempuan, tolong respon. Yasmin 5A, pelajar baru, dia join tak? Kan kita ada seorang pelajar baru. Join. Join okey. So tengok sini. Apa dapat bezakan? Yasmin, alang-alang kau dah on mic. Cuba bagi tahu apa perbezaan antara dy dx dengan kamiran. Cuba cerita. Apa dia Yasmin? 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 Kejap. Ataupun siapa boleh bantu? Iliana? Iliana ada tak?
Iliana? Iliana tak ada. Aliana Ponteng. Amira. Amira 5A. Saya dapat terbayang muka dia sekarang ni. Amira? Mira? Ya, cikgu. Okey, cuba terang sikit Mira. Apa beza yang kau nampak dekat sini Mira? Antara DYDX dengan kamera Mira. DYDX N tolak 1, kamera dia N tambah 1. Masih Ya. kena bagi. Ya, So DYDX awak ambil dulu N yang asal, bawa ke depan. Lepas tu tolak 1. DYDX ni kedekut, tolak 1. Kamera ni baik hati, dia tambah 1. Dan kuasa baru tu bawa ke bawah. Jadi nanti kalau awak tengok, kalau dia DYDX, kalau persamaan itu tak ada Y, tak ada X, contohlah. Dia 3X kuasa 3 tolak 5X tambah 6. Jadi awak punya dy dx awak akan dapat 3 kali 3, 9x kuasa 2 tolak 5. Awak nampak tak? Yang tak ada x tu kita buang. Kenapa? Yang tak ada x tu x kuasa kosong. Kosong darab 6 kosong. Sebab tu dia tak ada. Tetapi kalau dia kamiran, awak tengok kita kamirkan 9x kuasa 2 tolak 5. So kuasanya bertambah 9x kuasa 3 per 3. Ini tak ada x, ada iaitu x kuasa kosong. So dia akan jadi tambah 0 tambah 1, 1. Jadi kalau awak tengok yang tak ada X akan jadi bertambahnya X. Itu kamiran. So awak akan nampak perbezaan dia. Okey? Jadi untuk soalan ini DKDT dia macam biasalah. You akan dapat sini 48,000. Okey? Tolak dengan 300. T kuasa 2. Okey? Itu soalan yang A. Soalan B dia kata apa? Okay, jika kadar penghasilan arang batu berubah kepada DKDT iaitu 96,000 tolak 600 T kuasa 2. Hitung jisim arang batu yang dihasilkan dalam tan pada tahun keempat. Jadi kalau kita nak, dia kata hitung jisim. Kalau kita tengok dekat soalan atas, penghasilan arang batu di sebuah kawasan pelombongan diberi. Ini adalah formula untuk menghasilkan arang batu. Jadi kat sini dia kata jika kadar penghasilan, kadar DT. Kita nak yang asal, jisim yang asal. Jisim yang asal maksudnya kita nak persamaan yang asal yang atas ni. Jadi kita nak yang asal. So apa yang perlu kamu buat? Kita akan kamirkan. Kita akan kamirkan 96. Okey, kat situ 96,000. Okey, 96,000 tolak dengan 600. T kuasa 2. Jadi bila kita buat macam ni, apa yang kita dapat jawapannya adalah 96,000 jadi 96. Dia tak ada T kan? Dia tak ada T, so kita akan tambah T. Tolak 600. T kuasa 3 bahagi dengan 3. So ini tinggal 2. Jadi kita punya persamaan yang baru adalah 96,000 T tolak 200 T kuasa 3. Macam tu. Soalan tanya pada tahun keempat. Masukkanlah T-nya sama dengan 4 dalam persamaan ini. Faham? Boleh? Faham. Boleh. Ada dalam penyelesaian tu. Okey, sekarang kita tengok. Kita tengok latihan 3.1. Okey, so 3.1. Saya terang dulu. Nanti awak buat soalan dalam modul tau. Okey, ini dy dx. So dy dx kita dapat ini. Jadi bila kita kamirkan dia, so kita kamirkan, kita dapat slow sikit anak saya kena tengah ada kelas. So 15, x kuasa 3 per 3 tambah 4x. Macam tu. Okey. Jadi kalau kita tengok, kita simplify, kita dapat di sini adalah 5x kuasa 3 tambah 4x. Awak nampak kita dapat yang asal balik. Nampak? Boleh? Okey. Okey, boleh. Okey, yang ini pun sama. 24x kuasa 3 bahagi T 3, dapatlah jawapan yang asal balik. Okey. So kita tengok soalan penyelesaian, satu soalan. Penggunaan air di sebuah pusat beli belah A boleh diwakili oleh J. Ini yang penggunaan yang asal.
Dengan keadaan J ialah isi padu yang digunakan dalam liter dan T ialah masa yang dalam hari. Cari kadar penggunaan air. Kadar maksudnya ada T. Jadi di sini kita cari apa? Kadar penggunaan air. Jadi cari apa? Respon sikit. DJDT. Ya, cari DJDT. So DJDT kita jadi berapa? Berapa? 300 kuasa 2 tambah 60 60 T. Yes. Okey. Jadi sekarang dia kata jika kadar penggunaan air pada pusat beli belah A berubah, DJDT-nya jadi macam ni. Dia nak isi padu yang asal. Apa kita nak buat? Kamiran. Kamiran. So, kamirkan yang ini. So, Uyo. Oh, laju. Okey, kamirkan yang itu. So, bila kita kamirkan itu, jadi awak ingat tahu, selalu pelajar dia bawa tanda kamiran. Since you dah tambahkan 1500 T kuasa 3. So, bawa bawah per 3 tambah 300 T kuasa 2 per 2. Jadi tak ada lagi dah simbol kamiran ni. So, kita selesaikan. Di sini kita dapat 500 T kuasa 3 tambah 200 T kuasa 2. So dalam kes ini tak payah ada C. Sebab kita tak ada titik yang diberi. Dia kata pada hari kedua, jadi dekat sini sebenarnya awak punya J yang baru, masukkan T dengan nilai 2. Settle. Boleh? Go. Ya. Kan 300 T kuasa 2 bahagi 2 tu kan? Aha. Kenapa jadi 200 T? Saja je. Sebenarnya 150. Okay. Okey, terima kasih. Okey, bagus. Itulah nampak kan. Nampak yang awak pun tak main telah je apa cikgu bagi kan. Okey. So ini sebagai latihan. Banyaklah ni. Okey, boleh buat yang ini sebagai latihan. Okey, boleh? Alamak. Boleh saya teruskan sikit tak? Lepas ni ada kelas apa? Fizik. Fizik. Cikgu buat Google Meet Tak tahu? Tak Lagi. tahu lagi. Tak ada bagi tahu apa lagi. Saya masuk sikit lagi. Saya masuk Okay. sikit lagi sebabnya nanti yang ini tak susah pun. So saya nak habiskan yang ini. Nanti kita tinggal untuk yang dah tinggal masuk nilai tu mudahlah. Okey, jadi tengok ni. Okey. So awak tengok yang ini, dia kata bagi suatu pemaknaan. Dia dah ada nilai C dekat sini. So awak tengok dekat sini, ini semua saya dah tunjuk dah tadi. Nampak? Saya dah terang dah tadi ni. Kamiran tak tentu ni. Saya dah terang. So kita tengok saja. Nampak? Ni semua saya dah terang tadi kan. Dia bagi 5x. 5x bila kita kamirkan dy dx dapat 5. So kita kamirkan dapat 5x. Ni semua saya dah tunjuk. Okey? Boleh? Saya dah tunjuk. Jadi kita teruskan. Ni nanti dari tadi saya dah kata. Bila dia kata terhadap x, awak nampak 12. Kita akan tambah X. Ada X. 12X tambah C. Kenapa tambah C? Dekat sini nanti kita ada titik yang kita akan masukkan nilai untuk kita cari nilai C dia. Boleh Nampak? 1/2 jadi 1/2 X tambah C. Negatif 0.5 dia tak ada X kan? Tapi sebab sebenarnya dia ada X. X-nya kuasa kosong. Jadi tambah 1 bahagi 1. So itu yang dapat negatif 0.5 X tambah C. Boleh? Okey, yang ni pun sama, yang ni pun sama. Okey, untuk pecahan. Untuk pecahan awak ingat, bila dia pecahan awak naikkan ke atas. Tapi yang awak naikkan X saja. 2 duduk kat luar, X saja naikkan. Atau contohnya awak jadikan macam ni, 2X kuasa negatif 2. Buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. So bila kita kamirkan 2X kuasa negatif 1 bahagi negatif 1. 2 bahagi negatif 1, so awak dapat negatif 2. X kuasa negatif bermakna akan X di bawah tambah C. Okey, boleh? Kalau saya bagi kamu contoh soalan saya, tengok Kalau saya bagi kamu 4X kuasa 3 tambah 5X tambah 6 kuasa 2 sini X per X. Saya suruh awak kamirkan. Okey, kalau soalan dia macam ni, apa yang perlu kamu buat adalah kita pisahkan dulu. Okey, awak jangan simplify. Saya takut bila awak simplify, ramai pelajar akan potong macam ni saja, senang hidup dia. Salah tu. Okey, saya tak nak buat macam tu. Jadi apa yang perlu awak buat di sini adalah
kita akan pisahkan dia. Soalan dia akan jadi 4x kuasa 3 per x tambah 5x kuasa 2 per x tambah 6x per x. Kat sini baru you simplify. 2, 1, 0. Satulah maksudnya x kuasa kosong. So kat sini maksudnya soalan dia adalah 4x kuasa 2 tambah 5x tambah 6. So kita kamirkan 4x kuasa 3 bahagi 3, 5x kuasa 2 bahagi 2 tambah 6x tambah c. Faham? Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Kalau soalan saya, Eh, Amjad ada Amjad? Amjad ada tak? Amjad ada? Amjad ada? Amjad ada? Amjad ada? Amjad tak ada. Kan dia korang kena baca doa banyak-banyak. Kalau korang tak join kelas saya, korang baca doa banyak-banyak yang nama tu tak disebut. Lepas ni saya akan ambil satu senarai nama, saya akan sebut siapa nama dia sebut orangnya ada, saya akan tik sebagai PBD. Okey, senang nak buat ni. Maksudnya secara lisan. Okey, so ini awak expand dulu. So dia akan jadi 6 kali 3 18x. Ini 7 kali 3 negatif 21 x kuasa 2 tambah 18 tolak 21x. Macam tu. Baru you selesaikan dia. Ini masih soalan ya, ini masih soalan. 18 tolak 21 negatif 3x tolak 21x kuasa 2 tambah 18. Baru kita kamirkan negatif 3x kuasa 2. Okey, awak tengok sini. Okey, bila yang warna biru ni maksudnya saya dah kamirkan. Negatif 3x kuasa 2 per 2. Tolak 21x kuasa 3 per 3. 1 tak ada x jadi 1x ataupun x saja C. Sini jadi 7. Negatif 3 per 2x kuasa 2 tolak 7x kuasa 3 tambah x tambah C. Faham? Faham. Okey. Oh, okey. Okey, saya bagi lagi satu contoh soalan. Okey. Kalau soalan saya macam ni. 3 per 4x kuasa 2 tambah 5. Kuasa 3. Tu dia. Okey, so soalan ini saya akan naikkan di atas. 3, 4x kuasa 2 tambah 5 kuasa negatif 3. Okey, jadi kita nak kamirkan salin 3, salin saja yang dalam, kuasanya tambah 1, bahagi kuasa ke bawah, kemudian dy dx kan dalam, dapat 8x tambah c. Ini yang kita kalau awak ingat balik petua rantai, chain rule. Okey, ini digunakan apabila soalan dia ax tambah b kuasa n. So you akan dapat ax tambah b kuasa n tambah 1 bahagi n tambah 1 didarabkan dy dx. Bukan main ambil a tapi darabkan dy dx awak. Saya dapat a sebab dy dx untuk dalam ini jadi a tambah c. Faham? Boleh? Faham. Okey, so ini dia antara contoh-contoh dia. Jadi awak jangan takut kalau soalan saya, contohlah soalan saya bagi set 3x kuasa 2 tambah 4. Set tu apa? Set itu adalah tuliskan dulu soalan dia kuasa setengah. Kamirkan. Jadi buat je lah kamiran macam biasa. Salin saja yang dalam menggunakan formula yang ini. Salin saja yang dalam kuasa tambah 1. Okey, tambah 1. Dia 1 per 2 tambah 1, 3 per 2. Bahagi 3 per 2. Kemudian kita dy dx kan yang dalam. Dy dx kan dalam adalah 6x. So jawapan kita di sini adalah 3x kuasa 2 tambah 4 kuasa 3 per 2 per sini 2, sini 3. Dapat 9x. Faham? Boleh? Boleh. Okey, yang ini nak biar macam ni boleh. Awak nak tukar dia 3x kuasa 2 tambah 4 kuasa 3 per 9x pun boleh. Okey? Jadi tak kisah. Sorry. Ni tambah C.
Okey. Jadi apa yang saya dah terang ini adalah sama dalam contoh yang kelima daripada buku teks. Contoh yang kelima tu dia. Okey. Jadi saya dah terang guna saya punya contoh tadi. So maksudnya untuk latihkan diri 3.2 sepatutnya awak dah boleh buat. Nampak ni? Ini dia. Kita dah advance dah tadi. Saya dah terang. Ni yang kita dah buat tadi. Okey. Jadi ni semua ada. Ni contoh. Jadi kalau awak tengok dia bagi yang ini saya tak nak awak guna yang ini tau. Ini susah sikit awak nak pergi buat ni, nak substitute. Awak guna je formula yang saya dah tunjuk tadi, yang ini. Faham tak? Ini lebih mudah. Okey, jadi kita tak payah guna DU ni. Boleh? Okey, jadi yang ini pun sama. You tengok ni kuasa 4. Bila dia kuasa 4, kita tak boleh nak expand. So kita gunalah formula tadi. Kuasa 6 dekat bawah kita naikkan atas jadi kuasa negatif. Gunalah formula yang saya dah bagi tadi. Boleh? Okey. Okey tak? Tolong respon sikit. Okey, cikgu. Okey, bagus. Okey. So itu dah habis. Jadi kalau tengok situ ini dah habis yang sini, maka untuk next sebenarnya kita akan masuk bawah tajuk yang seterusnya iaitu persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan. Barulah kita nak cari C dia tu macam tu. Boleh? Okey. Saya boleh je nak terus ni kan, tapi okey ke nak terus ke? Saya stop lah ya. Okey, supaya awak boleh betul-betul kukuh sebab yang respon ni yang kata okey, yang tak okey senyap je. Jadi kita akan saya nak awak buat latihan-latihan tadi. Okey, buat latihan-latihan tadi sebagai awak punya latihan pengukuhan. Okey, modul tetap buat. So ni 3.3 buat sebagai latihan cuti sekolah 2 minggu. Okey, tolong buat ni bagi awak laju. Okey, ni buat semua. Kemudian awak buat juga latihan 3.2. Ini pun buat semua. 2 soalan, 2 latihan ni. Boleh? Yang mana kita tu, Cik? Ni 3.2 dengan 3.3. Oh, okay. Sekejap je ni awak buat. Senang je kalau awak dah faham. Sebab kalau awak tak kukuh yang ini, nanti awak tak boleh buat untuk tajuk yang seterusnya. Topik seterusnya, kita nak mencari titik, kita nak cari dia punya persamaan lengkung dia. Daripada DY/DX yang diberi tadi, kita nak cari persamaan lengkung. So nak cari persamaan lengkung, maksudnya kamu kena tahu kamiran. So kalau kamiran kamu tak kuat, kamu tak boleh nak buat untuk tajuk subtopik seterusnya. Boleh? Okay, then jangan lupa awak punya modul juga lengkapkan. Modul kamu lengkapkan. So kita punya modul sepatutnya kamu dah boleh buat sampai pada muka surat. Okey, modul sampai muka surat 46. Modul kita muka surat 46. Boleh? Okey? Boleh. Okay, so saya stop dekat sini. So saya harap kamu teruskan buat latihan. Okay, buat latihan. Jadi boleh buat ulang kaji, ada cuti 2 minggu, tapi insyaAllah saya akan buat untuk sekolah punya. Maksudnya saya akan combine semua 4 kelas. Kita akan buat kelas untuk sama ada akan teruskan topik ataupun buat ulang kaji. Boleh? Okay, saya stop dekat sini. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama. Sekejap. Cikgu. Saya nak screenshot kehadiran. Jap. Ada berapa? 35. Okay. Terima kasih, Cikgu. Sama. Bye, cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.